Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara, pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan apresiasi kepada pimpinan majlis, kombinasi kehakiman intelektual berintegriti, saudara penjaga masa yang semestinya menjunjung prinsip Al-As, barisan warga pendidik budiman, seterusnya warga maya generasi pendukung wacana, wawasan negara. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Sidang penonton penuh santun. Kata orang, tidak kenal maka tidak cinta. Tetapi cinta itu buta. Maka marilah kita bersama-sama menghayati, mendalami serta terus bercinta dengan mauduk pidato saya yang berbunyi pendidikan mengikut zaman. Sebelum kata panjang berjela, marilah kita hayati dua definisi dalam tajuk ini. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, pendidikan dapat diertikan sebagai proses atau cara mendidik seseorang agar menjadi berilmu pengetahuan, berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Zaman pula bermaksud tempoh atau era tertentu yang mempunyai ciri-ciri dan keadaan tersendiri. Klausa pendidikan mengikut zaman boleh diertikan sebagai pendidikan yang selaras dengan perkembangan zaman dan teknologi semasa. Tajuk pidato saya pada hari ini bakal menyingkap betapa pentingnya memartabatkan pendidikan mengikut zaman sebagai asas dalam merealisasikan seseorang itu menjadi entiti mithali. Oleh itu, izinkan saya untuk menjelaskan dengan lebih terperinci tentang wacana ilmiah kita pada hari ini dengan menyatakan 3 indikator yang menyokong tajuk ini secara satu persatu. Maka, hayatilah cetusan minda kurniaan Tuhan. Hadirin yang bervisi, wacana saya yang pertama, penggunaan teknologi dalam pendidikan. Sudah terang lagi bersuluh bahawa pendidikan perlulah bergerak seiring dengan peredaran zaman, terutamanya dari segi perkembangan teknologi untuk meningkatkan proses pembelajaran. Dengan penggunaan teknologi seperti komputer, tablet dan internet akan meningkatkan kefahaman pelajar, seterusnya memperluas pengetahuan mereka. Dengan teknologi, akses kepada maklumat dan sumber pembelajaran menjadi lebih mudah dan pantas. Guru juga dapat menggunakan perisian pembelajaran yang interaktif untuk menyampaikan pembelajaran dengan lebih menarik dan efektif. Sebagai contoh, program pembelajaran atas talian dapat memberikan pelajar bahan-bahan pembelajaran yang berkualiti dan membolehkan mereka belajar pada bila-bila masa mengikut keupayaan dan kesesuaian mereka. Selain itu, platform pembelajaran dalam talian juga membolehkan interaksi antara pelajar daripada pelbagai kawasan, menggalakkan pembelajaran bersama, seterusnya pertukaran idea tanpa batas jarak dan waktu. Penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat meningkatkan tahap literasi digital pelajar, mempersiapkan mereka untuk menghadapi dunia yang semakin digital dan canggih. Lidah pendeta pernah bersuara, teknologi adalah kunci pintu ilmu dan pendidikan adalah perjalanan yang tidak berkesudahan untuk mengejarnya. Konklusinya, sejajar dengan perkembangan teknologi, guru dan pentadbir sekolah perlu dilatih untuk mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran serta memastikan akses yang merata kepada teknologi bagi semua pelajar. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, dari sudut kodifikasi yang berbeza, wacana saya yang kedua, kurikulum berorientasikan kemahiran. Kurikulum pendidikan haruslah berorientasikan kepada pembangunan kemahiran yang relevan dengan keperluan pasaran kerja masa kini. Selain pengetahuan akademik, pelajar perlu diberi peluang untuk mengembangkan kemahiran keusahawanan, kepimpinan dan kreativiti. Dengan memberi tumpuan kepada kemahiran, pelajar akan lebih berdaya saing dan lebih mudah untuk menyesuaikan diri
dengan perubahan teknologi dan ekonomi. Kurikulum berorientasikan kemahiran akan melahirkan pelajar yang akan melahirkan para graduan yang lebih bersiap siaga untuk menangani cabaran dunia pekerjaan yang kompleks. Persis kata cendekiawan, kurikulum yang berwawasan akan melahirkan pelajar bukan sahaja sebagai pencari ilmu tetapi pencipta perubahan. Tuntasnya, kerjasama antara pihak pendidikan dan industri perlu diperkuatkan untuk memastikan keperluan pasaran kerja masa kini serta menyelaraskan kurikulum dengan kehendak semasa. Memetik wasitah nirmala saya yang terakhir, wacana saya. Pendidikan inklusif dan bersepadu. Pendidikan haruslah inklusif dan menyediakan peluang yang saksama bagi semua golongan masyarakat tanpa mengira latar belakang sosioekonomi atau keadaan fizikal individu. Pelajar harus diberi peluang untuk mendapatkan pendidikan berkualiti dan mengembangkan potensi masing-masing pada tahap yang optimum. Sekolah-sekolah harus mengambil inisiatif untuk menyediakan kemudahan aksesibiliti kepada pelajar dengan ketidakupayaan fizikal yang pelbagai seperti bangunan yang mesra OKU dan bahan pembelajaran yang sesuai. Dengan pendidikan inklusif, masyarakat akan lebih terbuka, bertoleransi dan menghargai kepelbagaian individu. Intihannya, suka saya untuk berkongsi kata-kata hikmat yang berjaya menusuk sanubari saya. Apabila pintu pendidikan terbuka untuk semua, pintu masa hadapan akan terbuka untuk pengubah dunia. Setelah diteliti dan ditelusuri sehingga ke akar umbi, pendidikan yang mengikut zaman adalah kunci ke arah kecemerlangan negara dan masyarakat. Dengan menyampaikan pendidikan yang interaktif melalui teknologi, menyesuaikan kurikulum dengan keperluan semasa dan menyediakan pendidikan inklusif, kita telah berjaya menetapkan asas yang kukuh untuk mencorak generasi pelajar yang cemerlang dan beretika. Dengan keyakinan dan tekad yang tinggi, kita akan mampu mencorak negara yang mempunyai pelajar yang berdaya saing dan beretika. Teruslah maju, berinovasilah sedaya upaya dan pupuklah kecemerlangan dalam bidang pendidikan. Semoga dengan usaha daripada pelbagai pihak, pendidikan di negara kita mampu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara-negara maju yang lain. Tumbuhlah kuini di Tanjung Bidara. Buah berangan tolong simpankan. Tibalah kini penghujung bicara. Segala kekurangan mohon maafkan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.